Di sini saya akan menerangkan tajuk ataupun bab 4.1.4 masih dalam kod arahan, iaitu pembangunan atau cara. Sebelum ini anda telah pun belajar tentang cara untuk memahami ataupun membina sebuah atau cara dengan menggunakan simbol-simbol yang ada, dengan menggunakan operator matematik, kemudian cara menulis menggunakan struktur kawalan dengan menggunakan pseudocode dan juga carta alir. Jadi sekarang kita terus kepada pembangunan atau cara di mana anda dikehendaki untuk membina sebuah atau cara. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, anda perlulah tahu bahawa dalam tahun 6 ataupun seharusnya awak ingatlah kalau anda belajar dalam tahun 6 anda telah belajar tentang cara-cara untuk membangunkan sebuah atau cara dalam mata pelajaran TMK. Okay, iaitu anda perlu menganalisis data, iaitu anda kena fikirkan penyelesaian. Ini saya selalu tekankan di mana anda perlulah fikirkan penyelesaian. Sebaik sahaja anda mendengar satu masalah, anda kena terus fikirkan bagaimana untuk menyelesaikannya. Kemudian anda pergi kepada fasa kedua, iaitu mereka bentuk atau cara, iaitu menggunakan pseudocode dan carta alir, dan juga antarmuka, iaitu user interface. Untuk langkah ini, 3 perkara yang anda perlu ingat, iaitu 1, anda perlu menulis algoritma. Kemudian daripada algoritma anda perlu menulis pseudocode ataupun carta alir untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian anda perlu memikirkan bagaimana antarmuka yang ingin anda persembahkan kepada pelanggan-pelanggan anda ataupun orang yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan selepas itu baru anda fikirkan tentang kod, iaitu menukarkan pseudocode ataupun carta alir yang anda telah bina itu kepada kod atau cara. Dalam kes ini anda akan menggunakan HTML, akan menggunakan bahasa-bahasa atau cara seperti COBOL, C++, C dan sebagainya. Jadi untuk orang yang tidak mahir dalam atau cara, bahagian yang ketiga ini akan menjadi agak sukar. Okay. Dan fasa yang keempat adalah bab pengujian, di mana kita mencari ralat. Semua benda yang kita cipta ataupun atau cara yang kita bina harus diuji ataupun harus uji lari supaya anda tahu ada silap atau tidak. Apabila uji lari dilaksanakan dengan berkesan, atau cara yang dihasilkan akan menjadi lebih berkualiti dan ianya akan tanpa error. Okay, kalau ambil contoh, kalau anda bermain game, kalau game itu mempunyai banyak ralat, maksudnya fasa pengujian itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Tetapi kalau game itu berjalan dengan lancar, maksudnya fasa pengujian telah dilaksanakan dengan sempurna. Sama juga case dengan semua sistem yang diwujudkan di dunia ini, kalau dia berjalan dengan baik, ianya ada disebabkan oleh ujian ataupun pengujian yang bagus. Okay, dan fasa yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini adalah paperwork lah sebenarnya, untuk memberi satu gambaran kepada pengguna yang tidak membangunkan atau cara tersebut, supaya mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan untuk menggunakan sistem tersebut. Okay, sebab kalau kita letakkan satu sistem terus kepada seseorang itu tanpa memberi dia satu gambaran ataupun maklumat tentang cara menggunakannya, dia akan mudah keliru ataupun dia tidak tahu menggunakan sistem tersebut. Oleh itu kita perlu sediakan satu dokumentasi. Okay, dokumentasi ini boleh dalam bentuk soft copy, hard copy. Yang penting ianya menunjukkan cara-cara untuk menggunakannya. Dan dokumentasi biasanya kita sediakan dalam 2 bentuk, iaitu dokumentasi dalaman, iaitu back end, dan dokumentasi luaran, iaitu front end. Dokumentasi dalaman ini adalah dokumentasi untuk para program. Contohnya apabila anda siap satu program, anda nak orang lain handle program itu pada masa hadapan, jadi anda sediakan dokumentasi dalaman yang menerangkan tentang program-program, apa yang telah anda lakukan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Manakala dokumentasi di luaran ini adalah lebih kepada pengguna. Pengguna kena tahu macam mana untuk menggunakan sistem tersebut. Jadi ada 2 perbezaan untuk dokumentasi. Okay? Ingat ada 5 fasa pembangunan atau cara, dan dalam 5 fasa itu ada pecahan-pecahan yang perlu anda kenal pasti. Jadi kita pergi kepada contoh. Okey, di sini contoh menerangkan satu sistem untuk menyemak jawapan yang diberi bagi nombor hasil darab 2 nombor yang dipilih secara rawak daripada 1 hingga 20. Maksudnya di sini masalahnya adalah sistem itu mahukan awak memikirkan jawapan, mahu menyemak jawapan yang awak beri. Sistem itu akan memilih mana-mana nombor antara 1 hingga 20 secara rawak, dan dia akan darabkan 2 nombor itu, dan anda kena meneka jawapannya ataupun mengira jawapannya. Sekiranya jawapan anda betul, maka sistem akan mengatakan awak betul. Tetapi sekiranya jawapan anda salah, dia akan memberitahu jawapan awak salah. Jadi di sini anda boleh lihat langkah pertama, anda kena analisis soalan tersebut dan melihat macam mana untuk menulis penyelesaiannya. Di sini awak lihat dia sudah menulis satu algoritma, okay, untuk melihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Kemudian langkah kedua adalah mereka bentuk atau cara. Di sini dia mula membina satu pseudocode. Okay. Lihat bagaimana dia menggunakan gelong di sini. Okay. Gelong.
jika, jika tidak. Okey, kemudian jika, jika tidak. Ini adalah gabungan dua gelong dua pilihan. Okey, dua gelong dua pilihan. Jadi kemudian selepas mereka bentuk satu atur cara, dia menghasilkan satu coding. Untuk awak, sebab awak belum belajar apa-apa coding, awak menggunakan Scratch. Di sini komputer pun memperkenalkan Scratch, di mana Scratch ini diterangkan secara terperinci bahagian mana dalam kod tersebut yang telah dijadikan satu kod dalam Scratch. Okey. Dan selepas itu, selepas langkah ketiga ini, barulah anda membuat fasa pengujian. Selepas selesai membuat fasa ketiga, barulah dia ke fasa keempat, iaitu membuat pengujian. Di sini dalam Scratch dia menguji semua sistem ini untuk melihat jikalau ada sedikit ralat ataupun kesilapan, dan jikalau ada, dia akan balik lagi ke bahagian coding ini untuk membetulkannya. Okay? Jadi fasa pengujian ini adalah fasa yang sangat penting. Selepas selesai fasa pengujian, barulah anda bergerak kepada fasa terakhir, iaitu dokumentasi. Jadi dalam fasa dokumentasi ini dia tidak diterangkan dalam buku teks anda sebab ianya melibatkan pembuatan satu dua dokumentasi ataupun dua dokumen. Yang pertama adalah dokumen yang melibatkan ini. Okey, ini adalah dokumentasi. Anda melihat bagaimana dia mendokumentasikan semua kod-kod yang dimasukkan supaya anda faham apa yang telah dilakukan. Untuk dokumentasi kedua, untuk front end, iaitu untuk pengguna, dia akan meletakkan dokumentasi tentang perkara ini. Bagaimana anda boleh memasukkan data supaya sistem itu boleh digunakan oleh pengguna-pengguna biasa. Jadi anda kena fahamlah perbezaan antara dokumentasi back end dan front end. Okay, jadi kita bergerak kepada bahagian ini, Scratch dan struktur kawalan. Sedikit pengenalan lah sekiranya anda belum tahu ataupun belum memahami tentang Scratch. Okay, di sini terdapat 3 blok yang diperkenalkan untuk ulangan, iaitu blok forever, repeat dan repeat until. Okay, agak mengelirukan saya tahu sebab kita belajar tentang if, else, if dan juga if. Okay, tetapi untuk Scratch, sebab setiap bahasa pengaturcaraan ataupun setiap program pengaturcaraan, dia mempunyai cara untuk mempersembahkan data dalam bentuk yang berbeza. Jadi anda kena tahu kesamaannya. Untuk Scratch inilah untuk ulangan ataupun struktur kawalan. Untuk forever adalah ulangan tanpa berhenti. Repeat adalah ulangan yang ada hentinya, di mana 10 ini adalah maksimum yang akan diletakkan. Tetapi untuk repeat until ini adalah dia akan ulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Contohnya syarat di sini anda boleh letak sehingga mencapai warna merah. Jadi anda letakkan di sini. Di sini dia merujuk kepada bilangan, di sini merujuk kepada satu tindakan. Jadi untuk lebih memahami tentang Scratch ini, latihan untuk awak adalah dengan membuat praktis ke diri pada aplikasi 4.4. Ini anda boleh lakukan, okay, salin saja program dia, fahamkan, dan anda boleh menggunakan Scratch 2.0 secara online, ataupun kalau sudah download Scratch, anda boleh gunakan dan cuba membuat program seperti ini. Dan lihat apa masalah yang berlaku pada sistem ini, lihat ada tak masalah-masalah yang timbul yang perlu anda baiki. Jadi anda cubalah di rumah, dan saya harap anda boleh membiasakan diri dengan menggunakan Scratch. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita, anda perlu ingat 3 perkara ini, iaitu yang pertama, 5 fasa dalam pembuatan atur cara. Okay, seperti yang diterangkan tadi, anda kena analisis, anda kena buat satu pseudocode ataupun cerita alir, user interface, kemudian anda kena buat pengujian, anda kena buat dokumentasi. Okay, dan selepas itu anda kena kenal pasti 5 fasa tersebut dan lihat apakah kepentingannya kepada pembinaan sebuah atur cara anda. Dan akhir sekali anda perlu ingat bagaimana struktur kawalan dalam Scratch. Okay, simbol-simbol struktur kawalan dalam Scratch. Jadi itu saja daripada saya hari ini. Saya harap apa yang saya telah terangkan membantu anda. Jikalau anda kurang faham, bolehlah anda tinggalkan komen untuk saya cuba jawab, ataupun anda boleh tanya guru anda yang mungkin mengajar anda. Terima kasih kerana menonton video ini dan selamat belajar.